Dr. Ridin Itar, beliau berkata di beliau ada tasmi kutub sittah. Tasmi kutub sittah. Ada pelajar-pelajar yang mentasmi kutub sittah kepada Dr. Itar. Dan ada yang sudah khatam kutub sittah tasmi sama beliau. Sayangnya perempuan. Perempuan, laki-laki tak ada, laki sibuk lah dengan perkara yang lain. Saya paham lah laki-laki. Tapi perempuan yang kuat hafalannya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali. Dan saya yakin ada beberapa orang di sini yang nanti ada berpeluang jadi hafal semua rijal, hafal semua isnad dan paham. Apabila disebutkan perawi siapa, dia sudah tahu. Dan sebenarnya simple, pengulangan tu. Bagaimana dulu kita belajar bahasa Inggris kan? Keluar satu ayat yang kita tak paham, kita buka satu-satu kalimat di kamus. Berikutnya kita tulis, kita hafal. Besok jumpa lagi, saya tak perlu lagi buka kamus. Gitu juga sekarang kita lakukan. Sebutkan orang tersebut, next time sudah hafal, ingat siapa dia. Kesep. Ada lagi? Qala Hammad ibn Zaid bin Dirham, juga ulama jarh wa ta'dil besar di Basrah. Beliau berkata, kallamna Syu'bah ana wa Abbad ibn Abbad wa Jarir ibn Hazim fi rajul. Syu'bah ni sangat aktif menjarah dan mentakdil seseorang. Justru itu kami pernah datang, kata Hammad ibn Zaid, kami pernah bincang melobi Syu'bah. Bukan saya seorang, tapi juga saya dan Abbad ibn Abbad dan Jarir ibn Hazim, ulama-ulama Basrah, melobi Syu'bah supaya tolong jangan cakap lagi tentang si fulan fi rajul. Jangan lagi awak katakan si fulan dhaif, jangan jarah lagi si fulan. Kita lobby Syu'bah. Syu'bah Ibn Hajjaj, tuan-tuan. Ada masa nanti baca Siyar Alam Nubala, Google di internet ke, tengok siapa Syu'bah. Syu'bah Ibn Hajjaj, Abu Bustam Al-Wasiti. Beliau key person yang paling penting dalam jarah wa ta'dil. Kami melobi Syu'bah supaya jangan cakap lagi tentang si fulan. Kata Syu'bah, kami berkata kepada Syu'bah, lau kafafta an zikrihi, tolong tuan berhenti daripada menyebut buruk si fulan. Faka'annahu lana wa ajabana. Seolah-olah Syu'bah waktu kami bincang tu mulai, apa istilahnya, lana? Slow down. Bahasa Melayu lah. Berlembut. Lana wa ajabana, dia berlembut dan kemudian memberikan apa yang kita inginkan tu. Maksudnya dia kabulkan keinginan kami. Summa madaitu yauman uridul jum'ah. Satu hari nak pergi salat Jumat, kata Hammad, saya berjumpa lagi dengan Syu'bah. Fa idza Syu'bah yunadi min khalfi. Syu'bah panggil saya dari belakang. Hai Hammad, faqala zakal ladzi qultu lakum fihi la urahu yas'uni. Yang awak minta itu saya terasa tak boleh saya laksanakan. Tak boleh. Ini berkaitan dengan agama. Semula Syu'bah, karena ramai orang yang bincang tentang dia, janganlah, dia ulama besar, dia pengikutnya ramai, awak bincang buruk tentang dia, habislah awak nanti. Lagipun dia dihormati, padahal orang tersebut muttaham dalam hadis. Tapi Syu'bah berani cakap, jangan ambil hadis dari dia. Walaupun pengikutnya jutaan, ramai. Semula Syu'bah mulai okeylah, ada ulama yang cakap jangan. Tapi berikutnya beliau kata, zakal ladzi qultu lakum fihi la urahu yas'uni. Saya rasa saya tak mampu lakukan. Ini berkaitan dengan agama, wajib bagi saya untuk jelaskan perkara tersebut. Kalau dia diam, takut nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syu'bah al-Hajjaj. وقيل لشعبة الحجاج يا أبا بسطام كيف تركت علم الرجال وفضحته فلو كففت؟ فقال أجلوني حتى أنظر الليلة فيما بيني وبين خالقي هل يسعني ذلك؟ قال فلما كان من الغد خرج علينا على حمير له فقال قد نظرت فيما بيني وبين خالقي فلا يسعني دون أن أبين أمورهم للناس. والسلام. وعن أبي بكر بن أبي خلاد قال قلت ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب.
وقال مكي Ibn Al-Qad. وقال مكي بن إبراهيم كان شعبة يأتي عمران بن حدير يقول يا عمران تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل يذكرون مساوئ أصحاب الحديث. Hadis yang berikutnya, kisah yang berikutnya juga tentang Syu'bah menjelaskan kisah yang sebelumnya itu. Bincang tentang keinginan sebagian ulama untuk agar beliau berhenti bincang tentang orang tersebut, tapi Syu'bah kemudian berkata, selepas saya pikir muhasabah, saya katakan tak boleh, saya diam. An Abi Bakar bin Abi Khallad qultu li Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kita dah jumpa belum dia? Bagus kan, dah ingat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau pernah ditanya, "Ama tahsha an yakuna haula alladzina tarakta hadisahum qasama'aka 'indallah?" Kamu tak khawatir ke kamu telah mencela, mendaifkan seseorang, nanti di hari kiamat dia akan marah kepadamu dan meminta agar Allah menghukummu karena mengucapkan perkara-perkara buruk tentang mereka? Tak takut ke nanti dihisab di akhirat? Kata Yahya bin Sa'id, saya lebih suka bermusuhan dengan orang macam ni apa berbanding kalau saya bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan berkata kepada saya nanti, kenapa engkau diam saja? Ada sebuah hadis dhaif diriwayatkan oleh perawi dhaif, hadis palsu diriwayatkan oleh perawi palsu, kamu diam. Saya lebih takut bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding saya bermusuhan dengan perawi-perawi yang lemah ni. Tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini menunjukkan bahawa ilmu jarh wa ta'dil yang dilaksanakan oleh para ulama, imam, ahli hadis, bukan mereka suka-suka saja suka nak sebut perawi dhaif, fulan siqah, fulan dhaif. Happy lah, nampak macam hebat kan? Tak. Tapi karena tuntutan kewajiban, khawatir nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas ni apabila kita bincang tentang hadis, lebih berhati-hati. Kita tengok dalam isnad ada perawi muttaham bil kadzib, perawi kazzab. Kita akan jelaskan bahawa ini hadis lemah atau palsu karena perawinya si fulan. Dari mana kita tahu perkara tersebut? InsyaAllah lepas kita memahami berbagai kaedah dari ahli hadis tersebut. Qala Maki ibn Rahim, kana Syu'bah yati Imran ibn Hudair. Imran ibn Hudair termasuk ulama besar, walaupun tak ramai berbincang tentang rijal, tapi faham berkenaan dengan siapa perawi-perawi siqah dan perawi yang dhaif. Kata Syu'bah ini istilahnya, sebenarnya Imran dalam tabaqah lebih tinggi daripada Syu'bah. Dia masih macam gurunya Syu'bah lah. Tapi Syu'bah sering datang kepada dia lalu berkata, "Ya Imran, ta'al hatta nagtaba sa'atan fillahi azza wajal." Jom kita mengumpat demi Allah. Mengumpat demi Allah. Ini istilah mengumpat yang bukan dalam makna asalnya, tuan-tuan. Yazkuruna masawi ashabil hadis. Kita sebutkan apa kesalahan-kesalahan para perawi ashabul hadis yang meriwayatkan hadis, apa kesalahan mereka, lalu kita nilai mereka. Gibah sebenarnya bukan gibah lah, tapi ini istilah digunakan gibah karena Allah. Jangan lepas ni tuan-tuan, jumpa teman-teman jom kita gibah karena Allah. Tak, ini untuk Syu'bah al-Hajjaj. وقد سبق الإمام الترمذي الخطيب وقعد ما فصله الخطيب. قال الترمذي في علل جامعه: وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور. وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان بن تيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووقيع بن الجراح وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضا من الذين ضعفوا كان صاحب بدع، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ.
فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وصرح العلماء كذلك بعد الخطيب بإنقاذ الإجماع على مشروعية الجرح والتعديل بل على وجوبه كالإمام الغزالي في إحياء علوم الدين والنووي في رياض الصالحين وغيرهما. وقال الحفيظ ابن رجب في شرح علل الترمذي: وقد ظن بعد من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة الشاهد الدور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين الأولى. ونقول بل واجب كما قال النووي في الجرح وهو جائز بالإجماع بل واجب للحاجة. Okey, tadi nukilan semua daripada Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata Dr. Nurdin Iter, sebelum Khatib Al-Baghdadi, sebenarnya Tirmizi telah berbincang tentang perkara tersebut dan menjelaskan kelemahan para perawi bukanlah ghibah. Dan beliau kemudian menyebutkan beberapa ulama terdahulu salaf, a'immatus salaf, yang berbincang dan menjarah orang-orang tertentu di masa mereka. Antara lain Al-Hasan Al-Basri wa Tawus qad takallama fi Ma'bad Al-Juhani. Hasan Basri imam yang tak diragukan kesalehan, kewaraan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti Hasan juga Tawus bin Kisan. Hasan Al-Basri di Basrah, Tawus di Yaman. Mereka adalah ulama rabbaniyin, takwa sangat tinggi, zuhud, tak lagi mengharapkan apa-apa daripada dunia ini. Apabila mereka mencela orang tertentu, maknanya bukan karena perbezaan parti politik, bukan karena perbezaan geng, bukan karena perbezaan mazhab, akan tapi untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbincang dan mencela Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani adalah termasuk orang pertama ahlul bid'ah yang mengembangkan konsep qadariyah. Orang pertama yang berbincang tentang Ma'bad, tentang qadar. Istilahnya tak ada takdir, adanya semua manusia menentukan apa yang mereka lakukan sendiri. Perbincangan tentang Ma'bad Al-Juhani ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan pada masa itu Sayyidina Abdullah bin Umar masih hidup lagi. Justru Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita hafal di Arba'in Nawawi. Hadis apa? Yang mana? Sayyidina Umar bin Khattab berbincang tentang apa itu iman, ya kan? Salah satu iman adalah beriman qadar, tentang takdir khairihi wa syarrihi. Itu adalah bagian daripada rukun iman. Itulah kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menyebutkan hadis tersebut untuk merad pandangan Ma'bad Al-Juhani yang mengatakan tak ada takdir. Tak ada takdir Allah, semuanya kita tentukan sendiri. Dan mazhab Ma'bad Al-Juhani ini kemudian dikembangkan oleh Mu'tazilah dan orang-orang yang mengatakan bahawa kita menentukan apa yang kita lakukan sendiri. There is no destiny, kan? We make our own destiny. Wah, termasuk di Kung Fu Panda juga, tuan-tuan. Wa takallama Sa'id bin Jubair fi Talq bin Habib. Sa'id bin Jubair imam tabi'in, murid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan murid dari Abdullah bin Umar, dan pakar dalam berbagai ilmu terutama tafsir. Beliau juga pernah berbincang dan menjarah Talq ibn Habib. Talq ibn Habib sebenarnya orang saleh, sangat saleh, min a'badin nas wa min akhshan nas lillahi ta'ala. Akan tapi beliau mempunyai mazhab yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Murji'ah. Justru Sa'id mentahzir orang di sekitarnya, jangan dengar daripada Talq ibn Habib. Dia telah membawa aliran baru yang bertentangan dengan salafus saleh yang telah ditinggalkan oleh para sahabat. Sa'id bin Jubair tabi'in. Jadi beliau mengatakan ini ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran para sahabat Nabi. Jadi beliau tahzir semua orang daripada Talq bin Habib, padahal beliau sangat saleh. Dan jangan hairan, tuan-tuan, kadang ada orang yang sangat saleh tapi akidahnya sedikit menyimpang.
salah seorang tokoh Mu'tazilah iaitu Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid, kalau tuan-tuan punya masa tengok terjemah dia di pelbagai rujukan, beliau sangat soleh, sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat zuhud. Namun pada masa yang sama beliau punya mazhab Mu'tazilah, sama seperti Wasil ibn Atta. Pada perjumpaan yang lepas saya sudah bincang kan tuan-tuan, bahwa bincang tentang ilmu hadis ni kita mesti tahu banyak ilmu sejarah, kita mesti tahu ilmu kalam, kita mesti tahu ilmu usul, kita mesti tahu ilmu lughah Arabiyah, sebab berkaitan satu sama lain. Kemudian wa takallama Ibrahim an-Nakhai wa Amir asy-Sya'bi fil Haris al-A'war. Ibrahim Nakhai imam tabi'in di Kufah, Amir asy-Sya'bi juga imam kibar tabi'in di Kufah. Mereka pernah berbincang dan menjarah Haris al-A'war. Haris al-A'war adalah seorang tokoh Syiah, termasuk orang yang sangat kuat menyebarkan ajaran bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebenarnya tidak meninggal dunia, tetapi diangkat ke langit. Satu hari nanti akan turun kembali. Yu'minu bir-raj'ah. Yu'minu bir-raj'ah maknanya adalah Sayyidina Ali akan datang kembali nanti di akhir zaman dan melakukan tindak balas terhadap orang-orang yang disebut oleh Syiah telah merampas hak beliau menjadi khalifah. Haris al-A'war kemudian kata Ibrahim an-Nakhai dan Amir Sya'bi, hati-hati, jangan ambil ilmu agama daripada beliau. Ini antara lain tokoh-tokoh yang ditahzir oleh para ulama dan salafus saleh sendiri buat. Maknanya ini adalah dibenarkan selagi mana karena Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga kemurnian agama Islam. Dan terakhir lagi tuan-tuan, kita terus skip ke perbahasan Imam Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali fi Syarh Ilal Tirmizi. Beliau berkata, wa qad zanna ba'du man la ilma 'indahu anna dzalika min babil ghaibah wa laysa kadzalik, fa inna dzikra 'aibir rajul idza kana fihi maslahah walau kanat khassah qal qadah fi syahadati syahid zur jaiz. Kenapa ini tidak ghibah? Kata Ibnu Rajab, fa inna dzikra 'aibir rajul, sebab kita dibenarkan menyebut aib orang lain kalau ada maslahat, walaupun maslahatnya maslahah khassah. Misalkan kita dizalimi oleh orang lain, seorang ambil pen kita, lalu kita adukan kepada hakim, lalu hakim tanya, apa masalah awak? Saya nak mengadulah si fulan telah mencuri pen saya. Gibah, awak tak boleh sebut. Gibah tak betul lah. Boleh ke tak boleh kita report macam itu? Gibah tak? Tak, ini maslahah, dan maslahah itu khassah. Dibenarkan, confirm ulama katakan benar, dibolehkan. Apatah lagi kalau maslahahnya ammah, berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan menjaga kemurnian akidah Islamiyah. Takkanlah kita katakan jangan ghibah, tak boleh. Khassah je boleh, apalagi yang ammah maslahahnya. Tengok dalil para ulama untuk membenarkan perkara tersebut. Kata Dr. Nurdin Itar kemudian, wa naqulu bal huwa wajib, bukan hanya boleh, harus, akan tapi malah wajib. Wajib bagi seorang yang berilmu menjelaskan kelemahan hadis, kepalsuan hadis apabila dia mengetahui perkara tersebut, dan apabila terutama kalau hadisnya sudah tersebar di kalangan masyarakat. Jadi action kita tadi doktor berbincang tentang apa aplikasi yang kita boleh lakukan selepas kita tahu ilmu jarah wa ta'dil ini. Minimal adalah selepas kita keluar daurah ni, kita dengar hadis palsu, kita tahu apa sebab palsu tersebut, dan kita katakan ini palsu tuan-tuan, tak boleh. Tapi kenalah dengan hikmah tuan-tuan, dengan baik-baik. Kita kena mudaratun nas, darihim fi darihim katanya. Kita kena jaga baik-baik dan kita berikan pemahaman dengan bijaksana. Wallahu a'lam. المبحث الثاني في شروط مشروعية الجرح والتعديل. لما أن الجرح والتعديل قد شرع لضرورة حفظ الحديث النبوي من الدس عليه أو الغلط فيه، ولما أنه علم خطير يدخل في تضاعي في علوم الإسلام وتكوين المسلم، ولما أنه مع ذلك علم دقيق يحسب فيه للكلمة الحساب الكثير،
فقد تفرع على ذلك شروط لا بد من توفرها ليكون الاشتغال به جائزا مشروعا في دين الله تعالى. يجب التنبه لها والحذر من غلط بعض الناس فيها أو سوء استغلالهم مشروعية الجرح بوضعه في غير محله لنيل أغراض يريدونها أو لدافع أحقاد أو مفاسد يهدفون إليها. وهذه الشروط هي: أولا الأهلية للكلام في هذا العلم، وعمدة هذه الأهلية العلم والعدالة والتيقظ والإنصاف وعدم التعصب والعلم باللغة العربية الآتي شرحها في فصل شروط الجارح والمعدل إن شاء الله تعالى. فمن لم توجد فيه خصال هذه الأهلية بتمامها وكمالها يحرم عليه القول في الجرح والتعديل، ولا يقبل قوله فيه ولا كثير ولا قليل. ثانيا تحقق الحاجة إلى الجرح، فجرح من لا رواية له لا يجوز لعدم الحاجة إليها، لأن الجرح شرع لضرورة الحاجة إلى حفظ الحديث. وقد انتقد السيوطي عصريه شمس الدين محمد السخاوي الحافظ لأنه طعن في تاريخه الضوء اللامع في بعض علماء المسلمين وليس لهم رواية. قال: فالواجب فيهم شرعا أن يسكت من جرحهم أو يهمله. وكذلك انتقد الذهبي للتعرض في الميزان للطعن في بعض من جلة أهل العلم كالفخرازي المفسر وغيره ولا رواية لهم فضلا عن عدم صحة الطعن فيهم. وعاب الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد على ابن السمعاني لأنه ذكر بعض الشعراء وقدح فيه، وعلل بقوله: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجوز. وبناء على القاعدة نقول: إذا احتيج لجرح من لا رواية له لخوضه في علم ما فليقتصر جرحه على ما تمس الحاجة إليه. Oke, kita masuki sekarang syurut masyru'iyah al-jarh wa ta'dil. Kita tadi telah benarkan melakukan amaliyah atau kita dibenarkan untuk melakukan jarh wa ta'dil kan? Menilai dan mencela dengan baik atau dengan buruk orang lain, para perawi. Sekarang apa syaratnya? Apa syarat-syarat? Adakah kita lepas saja tanpa syarat ataukah ada dhawabit, syarat-syarat yang mesti dipenuhi apabila kita melaksanakan perkara tersebut? Tentu ada syaratnya. Jangan sampai orang yang tertentu kemudian menggunakan istilah ini untuk menjarah everyone yang dia tak suka. Istilahnya istiglal. Dia manipulate. Dia menggunakan kaedah ini untuk perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu dia sendiri. Sekali dia tak suka orang, terus dia gibah, sebut perkara ni, yang tak sebut masuk dalam 30 menit dalam YouTube semuanya mencela seorang. Kita nasihati, tak boleh ini gibah. Ulama katakan boleh gibah orang yang seperti ini, seperti itu. Adakah memenuhi syarat yang ditetapkan ulama ke atau tak? Adakah semua perkara dibenarkan dalam perkara tersebut ataukah ada syarat-syarat tertentu? Tentu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-ahliyah lil kalam fi hadzal ilm. Mesti ada kepakaran, kompetensi dalam ilmu tersebut. Kita tak ada kepakaran, tak ada kompeten diri, tak ada kelayakan untuk berbincang, janganlah bincang. Siapa kelayakan kita sebelum menilai orang lain kan? Nah, kelayakan yang mesti adalah umdatu hadzil ahliyah. Pertama, kelayakan yang mesti ada, yang wajib, ialah al-ilm, mesti ada ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah tayaqquz, insaf, adamut ta'assub. Ini semua nanti akan dijelaskan. Al-ati syarhuha wal ilmu bil lughatil arabiyyah pun syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebelum kita menjarah atau mentakdil seseorang. Ini nanti al-ati syarhuha fi fasli surutil jarih wal mu'addil. Saya tak akan explain dan tak akan elaborate sebab akan dibincangkan akan datang. Yang kedua adalah tahaqququl hajah ilal jarah. Yang kedua ada keperluan. Keperluan itu bukan bayangan kita perlu, tapi memang perlu. Ada tahaqquq, benar-benar perlu. Bukan saya rasa perlu lah. Tak, ini tahaqquq, mesti yakin.
Fajarhu man la riwayata lahu la yajuz li'adamil hajati ilaih. Menjarah orang yang tak ada riwayat tak boleh sebab tak ada hajat kepadanya. Seorang tokoh dia tak meriwayatkan hadis, lalu kita jarah dia, dia lemah dalam hadis. Aku tak riwayatkan hadis. Aku tak riwayatkan hadis, bagaimana boleh lemah? Fajarhu man la riwayata lahu la yajuz. Orang tak punya riwayat jangan dijarah. Tak ada kena mengena dengan jarah wa ta'dil. Li'anna al-jarha syuri'a li daruratil hajati ila hifzil hadis. Sebab jarah tadi dibenarkan secara darurat sahaja. Tujuannya untuk menjaga hadis, memelihara hadis. Wa qad intaqada Suyuti asriyahu Syamsuddin Muhammad al-Sakhawi al-Hafiz. Ini Imam Suyuti telah mengkritik asriyahu, tokoh semasa dengan beliau, yaitu Syamsuddin as-Sakhawi. Antara Imam Suyuti dengan Sakhawi ada perbezaan pandangan yang menyebabkan mereka saling berbincang buruk antara satu sama lain. Imam as-Sakhawi dan Imam Suyuti dua-dua dalam abad ke-10 Hijrah. Dua-dua ada di Mesir. Dua-dua ulama besar. Dan kita budak-budak kecil ni jangan ikut campur lah, bagus kan? Kita tak payah kalau mak ayah tengah bincang tentang satu perkara dan mereka kelahi, kita lalu katakan, mak salah lah ni. Ayah awak diam aja lah, awak tak tahu perkara lah. Gitu juga apabila kita bincang, tengok ada dua ulama besar, Imam Suyuti, Sakhawi, mereka saling mencela satu sama lain. Kita, ini riwayat ini tanafurul aqran, kalamul aqran. Dua ucapan yang seharusnya kita yutwa wala yurwa, kita lipat saja, tak payah kita buka kembali. Akan tapi jadikan dia secara positifnya, ini perbincangan ilmiah antara dua ulama. Perbincangan ilmiah dari dua ulama, antara Sakhawi dengan Imam Suyuti. Antara kritikan Suyuti kepada Sakhawi, Sakhawi pun kritik Suyuti, Suyuti kritik Sakhawi, dua-dua lah tuan-tuan. Dua-dua ulama besar, ulama yang sangat hebat. Antara kritikan Imam Suyuti kepada As-Sakhawi, li'annahu ta'ana fi tarikhihi Al-Daw'ul Lami'. Sakhawi punya kitab namanya Al-Daw'ul Lami', berbincang tentang ulama-ulama besar pada abad tersebut. Sebutkan nama-nama, lalu apa riwayatnya, apa yang mereka riwayatkan. Kalau meriwayatkan hadis, dia akan nilai sahih siqah ke tak siqah. Kata Imam Suyuti, Sakhawi menyebutkan dalam kitab tersebut sebagian ulama dan dilemahkan orang tersebut, padahal tak ada riwayat pun. Laisa lahum riwayah. Saya Sakhawi katakan fulan dhaif, tersalah tak kuat dalam hadis. Iyalah, dia tak kuat, dia tak ada riwayat. Kenapa harus dijarah? Seharusnya awak jangan sebut, diamkan saja. Sebab tak ada kena mengena dengan ilmu jarah wa ta'dil. Qala fal wajibu fihim syar'an an yaskuta min jarhihin aw yuhmilahu. Seharusnya dia diam saja, jangan jarah atau dibiarkan orang tersebut. Memang begitu teman-teman. Tak ada riwayat, jangan dijarah. Wa kadzalika tuqida az-Zahabi li ta'arrudihi fil mizan. Imam Zahabi juga dikritik oleh para ulama karena dalam kitab Mizan al-I'tidal khas berbincang tentang perawi-perawi dhaif. Sebutkan siapa perawi-perawi dhaif di dalam kitab tersebut. Dan termasuk di dalam kitab ni ada sebutan nama-nama ulama yang sebenarnya mereka tak punya riwayat. Macam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Mufassir. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab tafsir kan, Mafatihul Ghaib. Beliau bukan ahli hadis. Macam Imam Ghazali, beliau bukan ahli hadis. Dan beliau tak meriwayatkan hadis, tapi pakar dalam pelbagai ilmu yang lain. Tafsir, ilmu kalam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ma'kulat, beliau pakar. Lalu kata Imam Zahabi, dimasukkan dalam kitab Al-Mizan dan dilemahkan beliau dalam riwayat. La riwayat lahum, dia tak ada riwayat. Seharusnya tak payah dimasukkan dalam kitab tersebut dan tak payah dinilai pula dalam periwayatan. Ya, ini perkara yang berkaitan dengan Imam Az-Zahabi. Wa'aba al-Imam Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Aid ala Ibn Sam'ani. Ibn Sam'ani juga ulama besar yang kata dengan Ibn Daqiq al-Aid. Beliau menyebutkan dalam kitabnya berkenaan dengan syu'ara wa qadaha fih,
dan dia cela juga para syuara tersebut. Kata Imam Ibn Daqiq al-Aid, buat apa cela para syuara? Dia tak ada riwayat pun dalam hadis. Lalu beliau berkata, idza lam yuttarra ila al-qadah fihi liriwayah lam yajuz. Kalau kita tak terpaksa mencela dia karena riwayatnya, tak payah kita sebutkan celaan tersebut. Betul lah tuan-tuan. Ini maknanya adalah kita kena jaga jarh wa ta'dil ni hanya dalam koridor yang telah ditetapkan, yaitu riwayat. Orang tak punya riwayat, tak payah kita celah. Kalau tuan-tuan nak celah saya pun tak ada guna. Tak ada riwayat yang saya boleh riwayatkan. Wa bina'an 'alal qa'idati naqul idza ihtija li jarhi man la riwayata lahu li khawdihi fi 'ilmin ma falyaqtasir al-jarhu 'ala ma tamussul hajatu ilaih. Kalaupun begitu, kita buat satu kaidah, yaitu kalau kita perlu untuk menjarah orang yang tak ada riwayat sekalipun karena dia berbincang tentang ilmu tertentu, maka hendaklah jarah kita yaqtasir 'ala ma tamussul hajatu ilaih, sekadar hajat sahaja. Misalnya kita perlu, memang dia tak punya riwayat, tapi kita perlu untuk menjelaskan keadaan dia. Dia punya pandangan yang salah dalam kitab tafsirnya misalkan. Dia ada pandangan yang salah dalam kitab fikihnya misalkan. Perlu kita jelaskan, sila jelaskan, tapi sekadar hajat sahaja. Sekadar hajat sahaja. Selepas tu, tak perlu kita terlalu panjang bincang tentang para geri, dan ini berkaitan dengan perbedaan mazhab dan akidah dan lain-lain. Justru kalau berkenaan dengan Imam Zahabi, murid beliau sendiri yaitu Tajuddin As-Subki sangat banyak mencela Imam Zahabi dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Tabaqat Syafi'iyah sangat banyak dia mencela Imam Zahabi dalam kitab Siyar, dalam kitab Tarikh al-Islam. Dia katakan ini kesalahan Zahabi, ini perkara yang tak patut beliau lakukan, padahal gurunya sendiri. Dan menurut Tajuddin As-Subki, Zahabi punya kecenderungan kepada ke arah Ahlul Hadis, Hanabilah, mazhab Hanbali. Beliau adalah murid Ibn Taymiyah, dan ada sedikit ketidaksukaan kepada Asy'ariyah. Justru kata Tajuddin, kalau beliau bincang tentang tokoh-tokoh Asy'ariyah, kecil saja, sikit saja. Tapi kalau bincang tentang tokoh-tokoh Hanabilah, panjang berbagai muka surat. Tapi ini pun tuan-tuan, kita tengok ini perbezaan para ulama. Ya, sekarang tak ada tak guna lagi kita nak bincangkan. Kita ambil ilmu daripada kedua-dua tokoh tersebut. Dan kita kalau perlu pun berbincang tentang perkara tersebut, mata musul hajatu ilaih, kita sekadar yang ada hajat saja. Kalau ada hajat, kita boleh bincang sekadarnya. Selebihnya boleh jatuh dalam ghibah yang diharamkan. Wallahu a'lam. الشرط الثالث أن لا يتجاوز الجرح مقدار الحاجة، وذلك لأن القاعدة الشرعية تقول الضرورة تقدر بقدرها، فإذا تأدت الحاجة إلى الجرح بكلمة لا يزيد عليها أخرى، لأن الزيادة تكون إسرافا وتجاوزا لما يجوز في شرع الله، وذلك محظور لا يجوز. إذا صرح السخاوي بقوله لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد. ولهذا اتسمت عبارات علماء الرجال بالإيجاز والدقة البالغة والموضوعية، فلا يزيد على الكلمة الواحدة أو الكلمتين في الجرح إلا نادرا، مثل لين ليس بالقوي، ضعيف سيء الحفظ كثير الغلط متروك كذاب. وكان الإمام البخاري يذكر بهذا الاحتياط الشديد، فأكثر ما يقول فيه نظر، في حديث نظر، وأقصى ما يجرح به أن يقول منكر الحديث، ولم يستعمل التصريح بالكذاب ونحوها احتياطا من الوقوع في الغيبة واخترام عرض المسلمين واحترام عرض المسلمين مسلم. وكان هذا منهم احتياطا لدينهم وحفظا لحق الراوي المسلم أن يعتدى عليه. فقد ساعد هذا المنهج على ضبط مراتب الجرح والتعديل بناء على ألفاظهم في تحمل أحكامهم والتعبر عنها.